Okey. Kita pergi pada yang seterusnya. Okey. Yang kedua, langkah kedua tadi kita dah pilih pendekatan kan kajian. Yang kedua ni kita mesti bentuk theoretical kita. So ada macam-macam lah kan. Ini yang disebut oleh ideologi dalam kajian kualitatif. Lincoln, Gubar, Silverman. Semua dia sebut bahawa sebelum kita mulakan kajian kualitatif ni, kita mesti membangunkan theoretical. Kalau kita lihat buku-buku Osman Lebar pun sama. Dia kata mesti ada asas ataupun theoretical kajian. So dari mana kita nak dapatkan theoretical ni? Daripada literature sebelum pada ni. Kan? So jangan nanti ada orang kata, kajian saya baru baru kan, tak ada orang buat sebelum ni. So itu perkara yang kita perlu elakkan lah kan. Sebenarnya tidak ada yang apa dia tiba-tiba muncul kan. Dia mesti ada kerangka yang tu. Sama ada kerangka tu kadang-kadang ada dalam tempoh pengajian seorang contemporary ni. Ataupun ada setengah kita terpaksa pergi pada teks-teks yang agak lama. Kan? Ada setengah-setengah teks tu ataupun theoretical tu kita perlu merujuk kepada kajian-kajian tahun 1960-an ada, saya tak nafi kan. Ada setengah-setengah ni kan. Dulu masa saya bantu sahabat-sahabat buat penulisan, terpaksa baca jurnal tu sebab kita nak tahu di mana macam mana model tu dibentuk, baca. Saya ingat masa tu database JSTOR. Tulisan dia pun tulisan guna typing. So kita terpaksa baca kan, nak tengok macam mana model tadi dibentuk. Masa tu model mathematical lah. Kita tengok study betul-betul sebab model-model yang detail ni dia terang kepada engineer yang lama. Engineer yang sekarang ni dia jam-jam kan, dia tunjuk terus interpret data, kemudian dia dapat result dan sebagainya. Tapi kita nak tengok, kita tengok yang asal-asal balik. Sama juga bila kita nak menganalisis data kualitatif, penting untuk kita buatkan teori dalam kajian kita. Kan? Contoh kita lihat kan. Okay, kita pergi dulu sebelum kita nak buat kajian kita. So ini saya menerangkan dalam konteks pengajian di UiTM. Dan dia mungkin berbeza di setengah-setengah universiti. Masa saya mengaji dulu, objektifnya 5. So kena selesai dan letakkan 5. So saya tengok dalam pendekatan di UiTM, dan mungkin objektif 5 ni dia agak cara penulisan yang agak dulu-dulu kan. Bukan dulu tu lama sangat, maksudnya dalam 5-6 tahun sebelum ni. Dan pendekatan penulisan yang baru ni dalam menuliskan tesis ni, biasanya dia menggunakan 3 ataupun 4 objektif kajian saja. So itu dikira sudah mencukupi lah. Okey, kita tengoklah pendekatan UiTM. Dia nampak slide saya? Dia nampak tak? Nampak Doktor. Okey, so kita ada secara umumnya kan. So dia mesti disesuaikan suit dengan kajian masing-masing lah. Tetapi secara dasar saya jelaskan. Dia ada 3 peringkat dan dia mesti bersifat belum taxonomy, maksudnya dia proses analisis dia naik lah kan. Okay, tapi basically orang akan gunakan ini. Satu mungkin untuk menjelaskan, untuk mengenali pasti kan apa isu kajian, apakah konseptual dalam theoretical kajian. So kebanyakan kajian di peringkat membentuk framework ni, dia bila kita bentuk framework, kita akan cuba menyelesaikan ataupun mencapai objektif kajian yang pertama. Cuma adalah beberapa kajian dia gunakan stand analysis yang ataupun verb-verb yang agak tinggi kan. Ada juga kajian begitu, maksudnya bukanlah kata yang itu salah, betul juga, masih dalam lingkungan kajian. Okey, yang kedua, proses yang kedua ni saya tunjukkan secara asal lah. Kita cuba menganalisis apa terhadap realiti ataupun praktis dalam kajian, ataupun cuba mengkaji konsep akidah ke apa kan dalam konteks kitab apa. So yang kedua, itu kerja kita. So bila kita dapatan daripada kita analisis tadi, datang ketiga, kita cuba propose. To propose ataupun mencadangkan apakah model baru, penambahbaikan, rangka kerja yang baru dalam isu apa-apa. So ada 3 kajian kan. Isu apa dia, pengurusan risiko syariah, ataupun isu apa dia, periklanan dalam Islam, ataupun isu apa dia, masalah barunya dia
teks tentang kebersihan dalam pengurusan kenderaan saji kan, food truck. So itu perkara-perkara yang penting. So basically cuba check balik adakah objektif kajian kita yang ini kan boleh dicapai, tepat, mudah, dan kita nampak cara bagaimana kita nak menganalisis data ni. Okey. Dan dalam kajian saya share sikitlah, dalam kajian kuantitatif kan, siapa buat kajian survey mungkin lepas dia nak buat konseptual dia nak pergi pada survey pun sama. Kan sama. Cuma ada berapa pendekatan lah. Ada setengah kajian dia setiap hipotesis dia masukkan sebagai research kajian. Ada setengah tu dia masukkan hipotesis tu dalam bentuk satu research objektif saja. Ini bergantung kepada kita punya ni lah. Dan penting untuk kita berbincang dengan supervisor masing-masing. Bolehlah tanya, saya bolehlah bagi dia punya rule of thumb dia ataupun sifir asas dia, tetapi bagaimana nak menentukan yang betul dalam menjalankan kajian, apakah objektif yang betul, yang tepat bagi kajian yang sangat-sangat spesifik, saya nasihatkanlah untuk terus berbincang dengan penyelia masing-masing. Okey ya, ada soalan? Cuba bincang dengan penyelia masing-masing lah dalam konteks objektif ni. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Okey, kita pergi pada seterusnya. Okey. Seterusnya. Kan? Berarti bila kita bentuk kajian yang pertama, so ini depends pada ni. Kalau kita kena pasti isu lah. Okey. Bila contoh, saya bagi contoh kan. Kalau kita nak menjelaskan, mengkaji dalam konteks risiko syariah, so theoretical framework dalam risiko syariah ni kita perlu nyatakan, cari sebanyak-banyak mungkin sampailah kita pada usaha kita tu kita jangkakan tak ada perkara yang kita tertinggal lah. Ataupun kalau kita nak cara yang lebih shortcut sikit, kita cari siapa prominent scholars dalam bidang tu. Macam saya, bila saya cari risiko syariah, Karim Jinina tu kan antara orang-orang ataupun one of the scholars tu pada tu, saya tak ingat nama dia. Jadi saya tahu nama dia, jadi saya tahu dia adalah prominent scholar dalam bidang syariah risk. Jadi saya search nama dia, akhirnya saya bolehlah bentuk ataupun draft apa yang dikatakan sebagai risiko syariah. Okey. Sama juga kalau orang tu terkaji tentang hygiene dalam operasi food truck kan. So kita mesti dapatkan apakah itu hygiene dan konteks halalan thayyiban tu. Okey, mesti dapatkan tu, bentuk satu framework. Siapa yang mengkaji tentang kemiskinan multidimensi contohnya, dia mesti tahu the all of ideas tentang kemiskinan ni, macam mana how to determine poverty ni, dia mesti tahu. Dan dia mesti bentuk satu konseptual yang ada berdasarkan surutan literatur yang telah dikeluarkan. So make sure jangan terlepas lah. Dan hari ni kita banyak kan, dan sebelum ni pun sebenarnya ASIS dah menganjurkan banyak siri-siri untuk kita cari data kan. Kita gunakan database kita, Scopus dan sebagainya. So kita letakkan tanda tu kan, buka kata tu, letakkan wording kita, kemudian N in Malaysia kan letak. So everything tentang idea tu ada, cuba kita perlu susun. Susun atur dia supaya dia membentuk satu theoretical ataupun konseptual kajian yang baik sebelum kita nak memulakan langkah seterusnya. Okey ya? Okey, jelas ada soalan tak? So ada beberapa soalan lah kan tentang isu Dr. Azmi pun dia nampak lah apa, Dr. Azmi pun biasa 2-3 kali menilai pelajar, banyak kali jugalah menilai pelajar kita dalam kolokium dan defense lah. So antara kelemahannya pelajar tidak tahu apakah nak bezakan proses kerja. Macam saya maklumkan tadi lah. Kan ada orang ingat proses kerja kan apa nak buat lepas ni sebagai theoretical framework ataupun conceptual framework kita kan. Okey, cuma ada juga perbezaan antara konsep apa yang dikatakan dengan konsep, apa dikatakan dengan theoretical. Okey, theoretical ni saya tidaklah dah berlakulah pertembungan idea kan. Pertembungan idea ni memang berlaku banyaklah dalam pendidikan kan. Approach pendekatan kualitatif dengan kuantitatif pun dia ada pertembungan juga. Idea tentang apakah theoretical dan konseptual ni pun ada pertembungan juga. Tapi basically theoretical ni dia very spesifik lah. Kan saya boleh katakan tu, dia sangat-sangat detail, spesifik dan dia biasanya sifatnya agak pegun sikit lah.
konsepsual ni biasanya kombinasi terhadap teori tu. Tu kita kena tahulah. Dan tetapi jangan you all anda semua tuan-puan terikat dengan apa pandangan saya ni kan. So rujuk balik literature dan cuba bincang dengan supervisor lah dalam menentukan. Setengah kajian dia sesuai menggunakan pendekatan teoretikal. Dalam kajian yang lain dia cenderung ataupun lebih sesuai untuk menggunakan pendekatan konsepsual. Itu kena berbincang secara spesifik sebab dalam menentukan ni orang tu perlu mahir. Dia perlu mahir dalam bidang ataupun konteks kajian tersebut. Tapi betul lah pandangan Dr. Azmi tadi, ini berlaku banyak kesalahan ataupun dia salah silap faham lah kan, salah pandang atau silap faham apa yang dikatakan conceptual framework dengan proses kerja tadi. Okey, ada soalan apa-apa lagi? Okey, so kita tunjukkan ini ya. Assalamualaikum Doktor. Okey, siapa tu? Saya Nurul Juhida. Okey. Dari mana? Saya dari Kedah Unisyams. Okey. Doktor, maksudnya bila doktor cakap macam tu tadi, untuk penentuan teoretikal dengan konseptual tu dia kena melihat balik tajuk kita lah maksudnya. Melihat kesesuaian tajuk kita. Oh ya. Okey. Okey, saya tunjukkan satu. Okey, terima kasih puan tadi ya. Okey, saya explain sikit. Terima kasih Doktor. Okey, sama. Okey. So ini saya bentukkan masa saya buat kajian dulu. Kan? Saya balik bila saya baca, saya telah mengambil beberapa pendekatan lah kan. Pertama saya cuba explore apakah ketedahan risk yang ada dalam konvensional. Jadi saya pun listing lah semua sekali. Bila saya listing, saya tengok pula orang ni berpandangannya. So dengan pelbagai kajian ni selalu saya bentuk dalam konteks kajian saya adalah konseptual kajian. Saya membentuk satu teoretikal yang saya fikir setakat ni dia telah mencapai data penuh. Setakat saya buat konseptual ni. Jadi saya nampak ada dua ketedahan execution. Satu disebabkan faktor dalaman, satu disebabkan external factor. Jadi dari situ saya kembangkan lagi, saya keluarkan apakah faktor-faktor yang mungkin berlaku. Okey. Dan bila saya keluar akhirnya dapatlah ini kan. Sebelum saya nak pergi collect data ni. Kan? So kita mesti bentuk theoretical framework ataupun conceptual framework sebelum kita nak pergi collect data dan kita nak tentukan siapakah informant kita. So tanpa ni kita akan pergi nak tanya apa dekat orang ni kan. So itu yang akan berlaku kalau kita tidak buat betul-betul konseptual kajian kita. Okey. Dan penting juga macam saya sebut tadi, perkara ni kena reflect kan. Bila kita bentuk ni, kita refer pada objektif, so kita bentuk conceptual framework kita, barulah kita boleh buat proses seterusnya iaitu pengumpulan data. Okey ya, ready kita pergi pada pengumpulan data. Okey. Okey, okey. Sambil-sambil itulah kita cuba tengok bagaimana kita nak bentuk kan menggunakan Atlasty. Okey. Kalau kita gunakan Atlasty, dia sebenarnya tidaklah terlalu kompleks sangat. Nanti kita cuba share lah. Sebenarnya sen lepas saya ingat sen lepas kan kita cuba explore dah benda ni. So benda tu kan kita bentuk melalui sistem ni lah kan. Melalui sistem ni ada. Cuma tidaklah saya kata mesti gunakan Atlasty ni. No, tidak semestinya begitu. So saya pun peringkat awal sebelum saya nulis ni, saya cuba gunakan kertas kosong tu kan, saya letak satu majung depan saya. Ataupun masa tu saya ingat saya beli whiteboard ke. Jadi saya lukis kan. So saya plan dulu saya punya ni atas kertas majung tadi. Kan, masa tu saya tak jumpa lagi software ni. Saya jumpa software ni dalam SEM kedua ataupun SEM ketiga saya belajar kan. Okey. Bila saya dah nampak benda tu, saya cuba draft dia. So apa yang saya buat adalah saya masukkan semua sekali data-data saya dalam ni. Kan? Saya masukkan semua data ni dalam dokumen tadi. So saya cuba import semua bahan-bahan masuk kat dalam ni. So apa saja dokumen saya akan susun dan masuk kat dalam ni lah. Kan? Supaya apa? Supaya nanti saya boleh buat coding. Saya boleh buat network pada saya punya sistem ni. Okay, itu saya tunjuk asas lah.
Saya cuba explain yang detail nanti kemudian. Okay, kita cuba tengok dulu lah, kot boleh share. Okey ya. So saya tunjuk satu ini daripada kajian. Okey. Kita tengok kajian. Okey. Okey ya. Okey, ini adalah satu daripada research project saya lah. Saya ingat ada pelajar kita yang menyelesaikan tugasan ni. So dekat sini kan, cuma graf dia terbalik lah. Dekat sini kami cuba membangunkan apa yang dikatakan sebagai kriteria miskin, asnaf fakir, miskin. Kan, kriteria asnaf fakir, miskin. So dari mana kriteria ni saya dapat? Saya dapat daripada teks Al-Kaya Foster. Kan, Al-Kaya Foster keluarkan idea ni. Kemudian saya dapat teori daripada had kifayah. So saya pun masuk dalam bentuk teori daripada had kifayah. So dengan mengeluarkan perkara-perkara ni lah, item-item ni tadi. Dan 2-3 penulis lagi lah, ada penulis tentang kemiskinan unidimensi. Saya masukkan, selalu saya bentuk konseptual framework dekat sini. So bila saya pergi lapangan, kan saya jumpa pegawai zakat, saya akan terus tanya dia, Ustaz, bila orang miskin, macam mana kita nak tentukan dari segi kewangan? Sebab saya tanya dia macam tu? Sebab saya nampak sini ada kriteria kewangan dalam menentukan fakir miskin. Betul? Boleh nampak tak saya punya ni, skrin ni? Nampak Doktor, nampak. Okey. Bila saya pergi tu, saya akan automatik saya akan tanya dia, apakah kriteria kewangan? Tapi bukanlah maksudnya saya pergi sana, saya tak plan apa soalan kan. So kita mesti plan. Tetapi macam mana kita nak plan soalan kita adalah berdasarkan konseptual yang kita bentuk. Kemudian kita akan tanya dia, kita nampak kriteria pendidikan. Okey, bagaimana betul kita akan tanya, Ustaz, kalau katalah orang tu kita nampak dia ada masalah duit, adakah kita perlu tengok tempat tinggal? So dia kata, biasanya kalau kita lihat dia tu memang dari segi gajinya tak ada, kita tak tengok oleh duit, tapi biasa kita takut juga kalau dia beri maklumat yang salah. Kan? Misalnya dia kata ni sedangkan dia ada kan sebenarnya tempat tinggal kan. Jadi kita buat semakan juga adakah dia memiliki tempat tinggal dan sebagainya. So dari situ kita tahulah okey. Kriteria tempat tinggal adalah sekian-sekian. Dia kata rumah macam mana yang ada? Okey, rumah minimum kita bagi 2 bilik. Kan untuk kita minimum orang ni, kalau dia ada 1 bilik tu kita cuba bantulah bagi bantuan kewangan untuk tambah rumah ke, kalau kita tengok atap dia rosak, kita tu. Jadi kita tahu. Salah satu kriteria dia adalah tempat tinggal, confirm. Kan? Kita tahu. Okey, kita pergi tanya dia lagi. Okey, makanan. Sebab apa kita tanya tentang makanan? Sebab kita dah dapat dah daripada konseptual untuk menentukan satu orang miskin, kita mesti tanya dia berkaitan dengan makanan. Lepas tu kita tanya dia sekolah ke tak sekolah kan? Sebab apa? Sebab kita tahu based on pada literature yang lepas ataupun konseptual kajian, pendidikan adalah salah satu kriteria untuk menentukan sama ada dia miskin ataupun tidak. So, okey kan? So, boleh nampak tak kenapa pentingnya kita buat konseptual kajian ni? Boleh nampak kan? Ada soalan ke? Okey, kita pergi dulu macam mana kita sekejap Ada soalan ke sambil-sambil tu? Doktor. Okey, silakan. Maaf Doktor nak tanya. Apa beza konseptual dengan operational Operational maksudnya apa dia? Operational definition apa? Apa maksudnya? Maksud saya macam saya tak faham konsep definisi operational dengan konsep definisi konseptual. Gitu. Okey. Divisional operation kan dia kebanyakan orang menyatakan scholars lah ataupun penulisan akademik ni kebanyakan bila kita sebut operational definition bererti kita mendefinisikan apakah term-term dalam kajian kita. Contoh, bila kita kata miskin betina duensi tu, kita jelaskan secara
tidaklah sedetail dalam konseptual, tapi kita jelaskan miskin definisi itu miskin disebabkan oleh berbagai faktor, antaranya apa-apa-apa kan. Tapi biasanya tidak kita sampaikan secara detail seperti dalam konseptual. Kita menjelaskan betul bila orang kata apakah disebutkan sebagai, bila kita buat kajian tentang risiko syariah, kita mesti define risiko syariah adalah risiko sekiranya berlaku apa-apa insiden yang menyebabkan ketidakpatuhan syariah dalam operasi syarikat takaful ataupun perbaikan Islam. So kita define atau penerangkan apakah maksud wording tu. Kebanyakan definisi operasional dia bermaksud begitulah. Boleh dapat Siapa tadi? Boleh Doktor. Baik. Itu dia punya kecenderungan. Cuma ada juga yang orang tulis operational framework tu adalah cara kerja dan pendidikan. Ada orang berdefinisi macam tu, macam Dr. Azmi sebut tadi kan. Dia sebut operational research, maksudnya macam mana dia collect data apa semua tu kan. Operasi cara kerja di dalam menjalankan pendidikan. Tetapi bagi saya lah, saya mencadangkan kita guna perkataan yang lebih standard lah. Theoretical framework ataupun research framework pun boleh, ataupun conceptual framework.